Baik, yang ke-10. Membawa kes kepada hakim. Ya. Apabila seorang Muslim melakukan maksiat, dia digalakkan supaya menyembunyikannya dan bertaubat kepada Allah SWT. Baik, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang wanita." Atau dalam riwayat lain disebut bahawa dia mencium dan memegangnya di pinggir kota. Tetapi aku tidak menyetubuhinya. Hukumlah aku mengikut kehendak engkau. Lalu Umar berkata, sesungguhnya Allah telah menyembunyikannya. Alangkah baik andainya kamu menyembunyikannya untuk dirimu. Baik, apabila seseorang mengemukakan kesnya kepada hakim dan mengisytiharkan taubatnya tanpa menjelaskan secara terperinci maksiat yang dilakukannya, maka hakim dianjurkan supaya tidak memperincikannya. Maksudnya, jangan tanya. Bahkan menyuruhnya supaya menyembunyikan maksiat tersebut untuk dirinya dan berusaha seboleh mungkin supaya dia tidak membuat pengakuan. Ada hadis lain cerita, pada suatu hari saya berada, ni Anas bin Malik cerita, pada suatu hari saya berada di sisi Rasulullah SAW. Seorang lelaki datang lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman hudud. Hukumlah aku." Anas berkata, Rasulullah SAW tidak bertanya kepada lelaki itu tentang dosa yang dilakukannya. Tiba waktu semayang, tiba waktu solat, lelaki tersebut turut solat bersama-sama Rasulullah SAW. Setelah selesai solat, lelaki itu berdiri menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman hudud. Hukumlah aku dengan kitab Allah." Rasulullah SAW bertanya, "Bukankah engkau telah bersembahyang bersama-sama kami?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu." Atau baginda bersabda, "Mengampunkan hukuman hudud terhadap kamu." Baik, ini sebenarnya susah nak jumpa situasi zaman kita sekarang. Sebab zaman Nabi ni, sahabat tu punya takwa ni. Ini satu daripada sifat takwa, bahawa takwa tidak membuatkan kita sama sekali tidak melakukan maksiat. Orang bertakwa, dia bukan hanya meninggalkan, kita kata bukan tiba-tiba kalau kita bertakwa maknanya kita jadi manusia sempurna yang langsung tak bermaksiat. Tak, kita tetap manusia biasa yang kadang-kadang terlepas, yang kadang-kadang terlanjur untuk melakukan maksiat-maksiat daripada sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya. Tapi sifat orang beriman ni yang sahabat tunjukkan adalah dia cepat taubat, cepat mengaku silap, cepat mengaku salah dan selalu nak dihukum asalkan dosanya diampunkan. Bukan nak lari daripada kesalahan. Jadi caranya adalah bila sedar kita buat salah, cepat-cepat minta ampun. Baik, lepas minta ampun, kita cepat-cepat nak mencari sesuatu yang kalau boleh kita hukum diri kita sendiri sebelum Allah hukum kita di akhirat. Itu sifat orang beriman. Sebab tu hari dulu saya ajarkan untuk kita iqab, menghukum diri kita sendiri. Setiap kali kita buat maksiat, kita cari hukuman untuk menghukum diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya ada tabung maksiat kat rumah kita. Untuk apa tabung tu? Letak tabung sebiji. Setiap kali buat dosa apa-apa, tertengok cerita bukan-bukan ke, termengumpat ke, termarah suami dengan kesalahan yang tak sepatutnya dimarahi ke, itu tertinggi suara dekat mak bapak kita ke. Tu setiap kali kita terbuat tu masuk duit dalam tu. Itu antara hukuman dia tu. Atau kalau ulama-ulama selalu buat, ulama-ulama selalu merendahkan hati dia orang. Setiap kali buat maksiat, bukan maksiat lah kalau tahap level-level tinggi ni, dia bukan maksiat. Dia lupa Allah aja dia dah anggap berdosa. Dia hati dia tak merendah saja dia dah merasa berdosa. Dan ada seorang ahli sufi, Abdullah bin Adham namanya. Dia ni pernah dia menceritakan dalam kitabnya bahawa ada saat-saat yang dia merasa paling bahagia. Dia ceritakan bilakah saat-saat dia merasa paling bahagia. Dia merasa paling bahagia ketika mana dia direndahkan oleh manusia. Sebab pada saat dia direndahkan oleh manusia, maka pada ketika itulah dia merasa dirinya lebih dekat dengan Allah. Jadi masa bila? Pernah sekali
dia duduk dalam masjid, tiba-tiba ada orang datang halau dia. Waktu tu dia sakit kan? Kaki dia sakit, tak boleh nak jalan. Dihalau oleh orang kat masjid tu, suruh keluar. Keluar, dia kata saya tak boleh nak jalan. Orang tu buat apa? Orang tu seret dia sampai keluar, padahal dia ni ulama besar. Dan itulah yang dikatakan sebagai saat paling bahagia bagi dia. Kita agak-agak pernah dah. Jauh beza kan? Kita kalau kena macam tu rasa terhina sangat. Padahal sebaliknya, kalau manusia menghinakan kita, maka sebenarnya di situlah kita akan merasa hamba kita. Kan? Kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Ketika kita tidak merasakan diri kita ni sebagai manusia yang hebat kat dunia ni. Okay. Baik, jadi konsepnya kat sini adalah, ini sifat sahabat ni. Jadi dia mengaku dosa dia, minta dihukum oleh Nabi. Tapi apa yang Nabi ajar, Nabi tunjukkan adalah, bila dia datang untuk bawa kes tu untuk dihukum oleh Nabi SAW, Nabi kata baliklah kan? Dan Nabi tak tanya apa dosa dia kan? Jadi kalau ada orang datang kat kita, bagi tahu kat kita tiba-tiba, aku ni berdosa sangat kan, apa patut aku buat, jangan tanya hang buat apa. Sama sekali jangan tanya. Jangan tanya dosa apa. Tak. Bila dia ngaku buat dosa, buang sifat ingin tahu kita dan terus saja bagi cadangan kepada dia supaya dia balik minta ampun kepada Allah SWT. Jangan pergi bagi tahu kat orang apa dosa tu. Itu maknanya adab kat sini, itu adab sebagai pendosa dan adab sebagai hakim. Hakim ni bukan mesti yang kat mahkamah. Setiap ada orang datang minta kita tolong menghakimi dia, itulah hakim. Jadi nak jadi hakim, menghakimi orang ni, jangan suka-suka hati, ada ilmu dia. Jadi adab sebagai hakim, tak boleh ada sifat ingin tahu yang terlampau tinggi kan, sampai melampaui batas. Jadi maknanya kalau ada orang buat dosa, dah cukup kita bagi cadangan pada dia, tak payah korek apa benda dia buat. Ini sama konsep dia dengan hari tu, dulu kita pernah sembang, macam mana kalau orang datang minta maaf dengan kita. Jangan duk tanya dosa apa dia buat. Jangan duk tanya salah apa dia buat kat kita. Tapi maafkan je, walaupun teringin nak tahu. Dia kata, minta maaf lah, saya banyak buat salah kat awak, tolong maafkan saya. Kan teringin nak tahu kan, salah apa awak buat, tak perasan pun. Kita pun kata, salah apa kalau tak habaq, tak maaf. Dia kata, susah lah nak bagi tahu kan, tapi maafkanlah kan. Kita pun bagi tahu tak habaq, tak maaf. Dia pun, okey lah, saya mengumpat awak, tapi bukan lah, memang selalu mengumpat sebab sakit hati sangat kat awak. Kita pun mula mengumpat apa? Tak habaq, tak maaf. Jadi akhirnya kita korek. Ini semua bertentangan dengan sunnah yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Sunnahnya orang datang minta maaf, jangan tanya salah apa dia buat, maafkan terus. Kalaupun balik rasa mengigau-ngigau, apa benda lah dia buat kat aku tu, dari dulu rasa dia baik je dengan aku, tiba-tiba dia kata minta maaf, apa benda lah dia buat, teringin sangat nak tahu, buang keinginan tu. Lebih baik kita ingin tahu tentang dosa-dosa kita sendiri. Lebih baik kita mencari tahu tentang kesilapan, kekurangan kita yang boleh kita baiki, daripada kita sibuk nak ambil tahu tentang kesilapan dan kekurangan orang lain.